Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin dan tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersambung dalam bicara ilmu nahwu saraf ataupun tata bahasa Arab yang berseru kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, lebih-lebih lagi khususnya kepada pelajar-pelajar Ariyad. Sementara ada ilmu, sementara ada guru, sementara ada ulama, maka belajarlah ilmu. Kerana kita maklum cara Allah Ta'ala nak tarik ilmu bukan dihilangkan ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Semalam telah kembali ke rahmatullah Syekhuna Syekh Faiz bin Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Liqi, yang beliau ini merupakan Khalifah Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, dan juga dalam kehidupan beliau bergelumang dengan Al-Quran, dan pagi, petang, siang, malam mengajar Al-Quran. Bermakna bila Allah Ta'ala cabut ilmu dia, Allah Ta'ala cabut nyawa dia, waktu yang sama Tuhan cabut ilmu Quran yang terdapat dalam dirinya. Jadi tak dapat tidak, begitu juga pelajar-pelajar, begitu juga tuan-tuan yang berada di rumah. Sementara ada ulama, sementara ada tok guru, hidupkan kehidupan dengan sentiasa menambah ilmu. Yang lebih-lebih lagi tuan-tuan pada hari ini mendapat kemudahan yang begitu mudah, akses yang begitu mudah untuk dapat kepada ilmu. Kami dulu payah tak ada internet, kami dulu payah tak ada YouTube, kami dulu payah mengaji tak bawa handphone. Hari ini handphone dipegang di mana-mana. Sekurang-kurangnya kalau tak ada pun internet, kita boleh singgah dekat mana-mana kedai Dobi, ada wifi. Bermakna nisbah nak cari ilmu ni mudah. Jadi gunakan segala keperluan yang ada, gunakan segala teknologi yang ada untuk kita menambah ilmu, agar mudah-mudahan kehidupan kita terus-menerus mencapai keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini pelajar-pelajar kita bersambung pula kepada bab khabar mubtada. Baca khabar mubtada. Dan setengah ulama dipanggil khabar sahaja, tapi cuma nak mudah faham, khabar bagi mubtada. Kalau kita nak convert kepada bahasa Melayu ataupun tata bahasa Melayu, nak faham khabar mubtada ni seolah-olah predikat. Kita belajar tata bahasa, struktur kalam itu mesti ada subjek dan predikat. Maka mubtada itu subjek, khabar itu predikat. Kerana khabarlah menyempurnakan bagi kalam, subjeklah menyempurnakan bagi ayat. Ali. Faham Ali? Faham Ali? Faham tak? Ali. Ali. Faham? Tak faham Ali. Ali apa? Ali makan. Faham? Makan tu predikat bagi Ali. Jadi itu makna khabar mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu isim yang marfu'. Fokus letak dalam kepala dia ni isim marfu'. Yang duduk selepas mubtada. Menyempurnakan akad mubtada. Menyempurnakan akad mubtada. Maknanya itu. Bukan khabar mubtada tu makna itu. Faham tak? Bila mana kita belajar i'rab dan kita jumpa benda yang kita nak i'rab tu nama dia khabar, maka kita pasang makna itu. Jelas? Tu makna khabar mubtada. Sama juga macam fa'il. Fa'il pasang makna apa? Fa'il pasang makna apa? Ngapa lama dah? Masuk siri yang kedua dah. Fa'il pasang makna apa? Oleh. Naib fa'il pasang makna apa? Akan. Mubtada pasang makna apa? Bermula. Tu dia nak bagi faham kita tu. Baik. Khabar dua bahagi. Baca. Khabar ni ada dua. Pertama mufrad. Walaupun lafaznya tasniah atau jamak sekalipun. Misalnya Zaidun alimun, Zaidani alimani, Zaiduna alimuna. Bermula Zaid itu, yang alif ia. Bermula dua Zaid itu,
Yang alim keduanya. Bermula Zaid itu. Yang alimlah mereka itu. Baik, kita syarah yang atas dulu. Zaidun ni mubtada, alimun ni khabar. Nak tahu khabar macam mana? Yang pertama dia marfu'. Marfu' tak? Marfu' tak? Marfu' tu dhammah tu marfu', bahasa mudah peringkat awal dulu. Baik. Yang kedua, dia ni pula duduk selepas mubtada. Mana mubtada? Zaidun, dia duduk lepas mubtada. Lepas tu pula dia menyempurnakan makna mubtada. Zaid apa? Zaid itu alim. Dia menyempurnakan makna mubtada. Baik. Kemudian pasal mana apa? Itu. Bermula Zaid itu. Tengok itu kat sini. Itu terdekat sini. Bermula Zaid itu yang alimnya. Sebab tu ingat kepada yang petasmik, dah ustaz wajibkan hampa paksa mereka pasal 3 baca dengan makna. Dah. Kalau dia tak ingat kaedah tasmik ni mudah. 3 kali sangkut balik. Jangan duk layan. Letih kita sebab kita nak kejar masa. Dah. 3 kali sangkut balik. So mengapa balik? Dah. Bermakna terpulang atas dia orang. Takkan 24 jam kita nak menghadap muka dia orang. Ada yang bersungguh, ada yang tak bersungguh, ada yang nak mengaji, ada tak nak mengaji. Payah. Jadi mana yang bersungguh, kita pun bersungguh. Kalau mereka tak bersungguh, kita nak upaya macam mana? Dah. Jadi ingat pasal 3 ni baca dengan makna. Dah. Zaidani alimani baca. Zaidani alimani. Baik, poin dia seterusnya, walaupun lafaz dia yang ni lafaz tasniah, yang ni lafaz jamak, walaupun mufrad tasniah jamak tetap dipanggil khabar mufrad. Tu dalam ilmu khabar. Baik. Yang kedua ghairu mufrad. Apa dia khabar ghairu mufrad? Khabar yang bukan mufrad, iaitu baca. Iaitu jumlah. Satu jumlah sama ada jumlah ismiyah. Misalnya Zaidun waladuhu zahibun. Kita baca dulu. Atau jumlah fi'liyah. Misalnya Zaidun yadribu. Atau syibih jumlah. Iaitu jar majrur. Misalnya Zaidun fil baiti. Atau zaraf mazruf. Misalnya Zaidun fawqal baiti. Baik, yang kedua, khabar, bahagian khabar ni nama dia khabar ghairu mufrad. Dia tak dinamakan khabar yang bukan mufrad. Apa dia? Iaitu satu jumlah. Jumlah tu macam mana? Tengok dah. Yang pertama dipanggil jumlah ismiyah. Apa dia jumlah ismiyah? Contoh, Zaidun waladuhu zahibun. Tengok dah. Tengok sini. Kameraman, nampak sini? Nampak ke? Zaidun. Zaidun dia apa? Mubtada. Baik. Tiap-tiap mubtada berhajat kepada khabar. Mana khabar dia? Sabar dulu. Dia kata yang pertama khabar dia jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Ingat nota. Jumlah ismiyah ialah campuran mubtada dan khabar. Dah? Faham tak? Percampuran mubtada dan khabar dipanggil satu jumlah. Kalau jumlah fi'liyah, iaitu percampuran fa'il ataupun campur dengan maf'ulun bih, itu dipanggil cukup satu jumlah ni. Kadang-kadang fa'il dan fa'il saja cukup dah. Kadang-kadang berhajat kepada maf'ulun bih, dipanggil jumlah fi'liyah. Yang ketiga syibih jumlah. Syibih jumlah ni menyerupai jumlah tapi dia bukan jumlah. Mudah je. Yang tu jar majrur atau zaraf mazruf. Baik, pergi pelan-pelan tak apa. Nak faham masalah ni macam mana? Kita buang Zaid. Zaid terletak tepi. Kita ambil ayat waladuhu zahibun. Waladuhu zahibun. Apa makna waladuhu zahibun? Bermula bapanya itu yang pergilah oleh ia. Waladuhu, bermula bapanya itu yang pergilah oleh ia. Dah jadi satu jumlah belum? Bermula bapanya itu zahibun yang keluarlah oleh ia, yang pergilah oleh ia. Dah jadi satu jumlah dah? Dah ada mubtada, ada khabar. Maka jumlah ni dia jadi khabar pula bagi Zaidun. Tu mafhumnya. Zaidun tak Zaid. Bermula Zaid itu, bermula bapanya itu. Syarat kena ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Bermula Zaid itu
Apa dia? Bermula bapanya Zaid itu yang pergilah oleh ia. Ni dipanggil jumlah ismiyah. Tu jadi Zaidun waladuhu Zahibun. Faham tak? Jadi jumlah mubtada khabar ni, jumlah mubtada khabar jadi khabar bagi Zaidun. Ulangan. Jumlah mubtada khabar jadi khabar bagi Zaidun. Jadi kalau kita buat sedikit kurungan, yang ni jumlah ni jadi khabar bagi Zaidun. Yang ni mubtada. Faham tak? Tu dipanggil khabar jumlah ismiyah. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Sama ada jumlah tu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tadi kita sebut apa dia? Jumlah fi'liyah, iaitu percampuran sama ada fa'il atau fa'il. Kita ambil yadribu. Yadribu ni dah sempurna ke belum jadi jumlah? Dah. Ada fa'il, ada fa'il yang memukullah oleh ia. Faham? Maka satu jumlah ni pula dia jadi khabar bagi Zaidun. Bermula Zaid itu yang memukullah oleh ia. Ni namanya khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad. Jadi jumlah yadribu ni, sebab fokus asal begini. Tadi kita kata mubtada tu isim marfu'. Betul tak? Yang ni mana marfu' dia? Yang ni dalam bahagian khabar ghairu mufrad. Kalau khabar yang mufrad, kembali kepada kaedah asal. Nampak? Kalau kaedah mufrad, kembali pada kaedah asal. Alimun marfu' tak? Marfu' duduk selepas mubtada tak? Menyempurnakan akad mubtada tak? Baik, pasal mana? Itu. Yang ni pasal mana itu juga, tapi dipanggil khabar ghairu mufrad. Bermula Zaid itu, baca. Yang memukullah oleh ia. Dengar dah? Kalau kita nak tukar jadi khabar. Nak tukar jadi khabar. Macam mana Aiman? Nak tukar yang ribu ni jadi khabar betul-betul. Zaidun daribun. Jadi khabar. Zaidun, siapa tak mana dia? Zaid itu yang memukullah oleh ia. Yang ni Zaid itu yang memukullah oleh ia. Cuma yang ni jumlah fi'il mudhari'. Yang ni kembali kepada asal, isim yang marfu', yang duduk selepas mubtada, menyempurnakan akan mubtada, maknanya itu. Jelas? Habis. Yang kedua, yang ketiga syibih jumlah. Syibih jumlah ni mudah, iaitu yang menyerupai jumlah, iaitu jar majrur. Misalnya Zaidun fil baiti, ni huruf jar. Bermula Zaid itu sabit pada rumah. Ingat tuan-tuan yang berada di rumah, dan ingat juga pelajar-pelajar harian. Kalau khabar jar majrur atau zaraf mazruf, ingat pegang kaedah ni sampai mati. Maka khabar dia mahzuf. Takdirnya sabitun. Zaidun sabitun fil baiti. Fil baiti. Ustaz jawab siap-siap supaya hampa ingat sampai mati. Dah? Kenapa sabitun? Sebab jar majrur tak boleh jadi khabar. Dia tak kuat. Dia tak kuat. Dia pun berhajat kepada orang lain. Dah? Nanti hampa akan dapat satu undang-undang. Jar majrur ni dia berhajat kepada muta'allaq. Dah? Muta'allaq ni apa? Tempat bergantung. Bermakna dia pun nak bergantung dengan orang, tiba-tiba kita pula nak bergantung dengan dia. Faham tak? Sebab itulah ingat, kalau tempat khabar itu ada jar majrur atau zaraf mazruf, dua-dua kena takdir. Zaidun sabitun, bermula Zaid itu tetaplah ia, sabitlah ia fil baiti, dalam rumah. Zaidun fawqal baiti, bermula Zaid itu sabitun, yang tetaplah ia di atas rumah. Jelas? Nabuh sabitun boleh, kainun boleh. Masalah apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Masalah mahzuf ni kita boleh bubuh apa-apa mengikut kesesuaian ayat. Jelas? Ayat tu lebih kepada ilmu balaghah lah, macam mana cara nak memahamkan ayat, nak menyampaikan pula tabligh kepada orang yang mendengar. Jelas? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim kana dan saudaranya. Isim kana dan saudaranya dinamakan fi'lun naqisun. dinamakan fi'lun naqisun. Baik, seterusnya dalam bab asmaul marfu'ah ni ada 6. Yang pertama
fa'il, yang kedua ganti bagi fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, yang kelima isim kana. Isim kana dan saudaranya baca. Isim kana dan saudaranya Dinamakan fi'lun naqisun. dinamakan fi'lun naqisun. Dah? Dia ni ada adik-beradik, cuma biasa orang namakan dia isim kana. Kerja fi'il naqis. Kerja fi'il naqis. Dah, nama dia ni fi'il naqis, nama dia. Kerja fi'il naqis, Kerja fi'il naqis iaitu merafakkan isim, menasabkan khabar. menasabkan khabar. Baik, kana ni bila dia masuk saja kepada struktur ayat, maka dia akan merubah satu benda, iaitu dia ubah kerja mubtada dan khabar. Dia merubah mubtada dan khabar. Dia buat macam mana? Mubtada tu yang asal rafa' memang dia marfa', khabar tu tiba-tiba dia tukar jadi nasab. Tu kerja kana. Dan dia masuk kepada mubtada dan khabar sahaja. Dia masuk kepada mubtada dan khabar sahaja. Dan mubtada jadi isimnya, dan khabar mubtada jadi khabarnya. Ingat, bila hafal faham isim kana ni dia masuk kepada mubtada dan khabar sahaja. Maknanya mudah. Lepas kana tu mesti mubtada. Lepas kana tu mesti isim dia. Faham tak? Cuma kadang-kadang ada pula satu bab nanti, kadang-kadang khabar dia boleh ke depan. Dia panggil khabar muqaddam, mubtada muakhar, itu kemudian. Cuma sekarang fokus lepas kana mesti ada isim. Macam kita belajar lah, lepas mubtada mesti ada khabar. Lepas fi'il mesti ada fa'il. Lepas jar mesti ada, lepas zaraf mesti ada. Ini semua asas-asas nahwu saraf. Baik. Fa'il naqis baca. Fi'il naqis. Kana ada. Amsa berpetang. Adha berpagi. Asbaha berpagi. Zalla sentiasa. Bata bermalam. Soro jadi. Laisa tidak. Misalnya kana Zaidun aliman. Adalah Zaid itu yang alim ia. Adalah Zaid itu yang alim ia. Tengok dah pelajar-pelajar. Asalnya Zaidun alimun. Asalnya Zaidun alimun. Zaidun ni mubtada, alimun ni khabar. Bila masuk je kana dia ubah struktur ayat tu jadi kana Zaidun aliman, tambah alif sebab mutawaqqah. Kerjanya merafakkan isim, menasabkan khabar. Sama juga laisa Zaidun jahilan, baca. Laisa Zaidun jahilan. Tidaklah Zaid itu yang jahil ia. Tidaklah Zaid itu yang jahil ia. Asal ayat ni macam mana? Zaidun jahilun. Zaidun jahilun. Bila masuk je laisa, ni laisa. Dan dia merubah Zaid kepada rafa', asal rafa' dah. Dia merubah jahilun kepada jahilan. Itulah kerja kana. Jelas? Wallahu alam. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah dan walaupun di mana saja kalian berada, mudah-mudahan video ini bermanfaat, membuka sedikit minda kita memahami ilmu nahwu dan saraf, tata bahasa Arab, yang daripada ilmu inilah merungkai yang dikatakan Al-Quran, merungkai yang dikatakan bahasa Arab, merungkai yang dikatakan hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Jadi kalau tak faham, tuan-tuan boleh komen di bawah, insya-Allah kami akan bantu memahamkan. Kalau dah faham, share seramai mungkin. Mudah-mudahan ilmu yang percuma ni ramai mendapat manfaat. Dah, jadi ma'assalam ma'al-liqa. Sehingga sebelum kita berpisah, seperti biasa tuan-tuan, hamba nak buat iklan. Bagi tuan-tuan yang dah mendaftar kepada ICS 2018 Interaktif Cinta Solat, tahniah hamba ucapkan. Bagi tuan-tuan yang masih lagi belum mendaftar, maka sila lakukan tindakan. Cuma insya-Allah dalam minggu ni hamba cuba closing untuk masalah dewan. Dah, kita dah dapat beberapa quotation daripada IDCC, daripada SACC Mall, dan ada juga sahabat hantar beberapa harga dewan daripada Putrajaya. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah kita akan buat di Klang Valley. Cuma afwan lakum, tempat tinggal kami tak sediakan. Kepada tuan-tuan datang daripada luar, insya-Allah kami akan cari tempat yang dekat dengan penyewaan hotel. Dah, banyak hotel-hotel yang bajet, hotel-hotel yang murah, yang mudah-mudahan tuan-tuan boleh sewa. Dah, mudah-mudahan dengan kesungguhan tuan-tuan untuk
bermusafir, mentelah ilmu dan sebagainya, mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa layari www.madrasaharriyad.com. Maka tuan-tuan klik interaktif Cinta Solat, tolong baca apa program yang kami nak buat, apakah matlamat yang kami nak sampaikan, apakah tujuan yang kami nak fokuskan kepada kalian. Maka tak dapat tidak bagaimana kita ingin bergabung tenaga mengecapi yang dikatakan zauq dan wujudan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba terlebih yakin dengan ilmu dengan apa yang kita pelajari dan apa yang telah kita amalkan. Benda yang sama hamba nak kongsi dengan tuan-tuan. Syarat tuan-tuan datang, belajar dan beramal. Dan insya-Allah hamba akan mentor tuan-tuan bagaimana untuk menjadikan dirinya kita, menyediakan dirinya kita orang yang dapat merasai yang dikatakan khusyuk, zauq dan wujudan dalamnya sembahyang, kerana ia merupakan nikmat yang begitu besar, kehebatan yang begitu indah, satu perkara yang tak dapat dinilaikan dengan kata-kata. Itulah khusyuk dalam sembahyang. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.